Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu mari kita selalu hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya meminta segala pertolongan daripada Allah, dan sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan juga kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan tingkah laku kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu sebaliknya, barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah dengan benar, melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, iaitu istiqamah. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah juga mengingatkan, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, iaitu kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sungguh nescaya Allah akan memperelokkan urusan dan menghapuskan dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab hanyalah perkataan dan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil, tanpa contoh. Dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama merupakan perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah akan menjerumus seseorang kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Mari kita panjatkan puji
puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesihatan dan memberikan kita kemahuan untuk meneruskan lagi salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu meningkatkan ibadah, iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya untuk kita meningkatkan takwa, iman adalah kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pengajian hadis kita pada pagi hari ini berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita walillahil hamd, insya-Allah pada hari ini akan masuk pada hadis yang ke-6. Tetapi sebelum itu alangkah baiknya untuk kita murajaah ataupun ulang kaji hadis pada minggu lepas, hadis yang ke-5. Hadis yang terkait ataupun hadis ini merupakan salah satu usul dalam agama Islam, salah satu usul dalam kita beragama, sebagaimana yang ditekankan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahawa agama ini terbahagi menjadi 3. Yang pertama adalah kembali kepada hadis Umar bin Khattab, iaitu hadis niat, al-ikhlas, innamal a'malu bin niat. Dan ini terkait dengan tauhid dalam kita beramal. Kemudian yang kedua adalah hadis yang ke-5 ini, iaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, terkait dengan cara kita nak beramal setelah kita hadirkan ikhlas. Yang ketiga insya-Allah akan kita bahas pada hari ini, iaitu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma terkait dengan syariat. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha jangan kita pernah ambil remeh ataupun menganggap ini sebagai hadis yang biasa. Ini merupakan usul yang harus kita fahami, yang harus kita betul-betul dalami apakah makna yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana telah kita tegaskan pada minggu lepas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam agama yang sempurna. Bila kita sebut agama yang sempurna, maka ia tidak perlu ditambah, apatah lagi dikurangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan ayat ini sebahagian riwayat ataupun sebahagian pendapat mengatakan inilah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada'. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmat aku, dan telah aku redha Islam yang sempurna tersebut sebagai agama kalian. Apabila kita sebut ia telah sempurna, maka orang yang ditanggungjawab untuk membawa agama ini telah menyampaikan semua perkara, tidak terkurang sedikit pun, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan amanah ini dengan penuh tanggungjawab, maka oleh itu Allah telah tarik nyawa Nabi Muhammad SAW. Jikalau agama kita belum sempurna, nescaya Allah belum tarik nyawa Nabi Muhammad SAW. Oleh itu daripada hadis-hadis ini, begitu juga daripada ayat-ayat ini, begitu juga ayat dalam surah Asy-Syura ayat 21, Allah mencela bagi orang yang mengada-ngadakan syariatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihillah. Adakah bagi mereka syuraka, Allah gelarkan bagi orang yang mengada-ngadakan syariat tanpa izin Allah sebagai syuraka. Ini adalah satu celaan yang sangat berat, yang mana kita tahu satu-satunya dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah adalah dosa syirik. Kemudian
Begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah menetapkan bahawa kecintaan kita kepada Allah terletak sejauh mana ikutnya kita kepada utusan Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada para sahabat dan kepada kita semua, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Tanda cinta tersebut adalah kita dalam beribadah, dalam kita nak menyembah Allah, kita hanya mengikut cara Nabi Muhammad SAW, tidak selainnya. Perkara ini harus kita tanamkan dalam hati kita dan hati anak-anak kita, bahawa petunjuk yang terbaik, petunjuk yang tertinggi dalam kita nak beragama, dalam kita nak beribadah adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dia melakukan sesuatu perkara yang tidak berdasarkan sunnah, jikalau kita telah tanamkan rasa kecintaan ini, maka bila kita tegur, kita bawakan dalil yang sahih, dia akan menerima dengan tenang hati. Tetapi kalau kita tanam hati-hati anak kita ataupun orang terdekat kita, hormati ulama, jangan kurang hajar dan sebagainya, akhirnya mereka akan jadi ta'assub. Itu bezanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Kemudian Allah juga tegaskan dalam surah Al-Hashr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Nabi Muhammad SAW berikan, tunjukkan, contohkan, ambil. Fakhudhu, ini adalah ayat perintah. Maka jikalau kita tidak ambil dan kita pilih sebaliknya selain daripada Nabi Muhammad, maka kita telah melakukan satu perbuatan yang haram, bahkan raddun, mardud, tertolak. Dan berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan ayat-ayat ini, maka Nabi SAW menerangkan kepada kita hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi daripada Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, sesiapa sahaja, nak dia tok wali ke, dia mudir ke, dia orang biasa ke, sesiapa sahaja yang ahdatha, mengadakan sesuatu perkara yang tidak ada contoh sebelumnya, itu makna ihdath. Ahdatha yuhdithu ihdathan. Barang siapa, sesiapa sahaja, tidak terkecuali lelaki ataupun perempuan, yang mengadakan sesuatu perkara yang tidak ada contohnya fi amrina, dalam urusan kami, iaitu dalam agama, bukan dalam bab duniawi. Hada, fi amrina hada, dalam urusan kami ini, iaitu agama Islam, ma laysa minhu, dan ia bukan berasal daripada urusan Nabi Muhammad SAW, iaitu bukan berasal daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka natijahnya apa? Fahuwa raddun, maka ia tertolak, mardud. Dan kaedahnya setiap perkara yang tertolak, tidak diterima oleh Allah, adalah perkara yang haram, berdosa. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada contohnya dalam urusan agama ini, yang mana perkara tersebut tidak ada petunjuknya daripada Nabi Muhammad SAW, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala dia hadis tambahan bagi riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu amalan, laisa alaihi amruna, dan amalan tersebut tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, maka ia juga tertolak. Apa perbezaan ahdatha dengan man amila? Siapa ingat lagi? Ada perbezaan, walaupun kalau kita terjemahkan seakan sama. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuk daripada agama ini, maka tertolak. Itu man amila amalan. Manakala yang atas tu man ahdatha fi amrina, barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru tanpa petunjuk dalam urusan agama ini, maka juga tertolak. Apa perbezaan ahdatha dengan amila? Siapa ingat lagi? Yang ikut kelas minggu lepas? Afiq tak ikut, jadi saya tak tanya. Afiq selamat lah.
Syekhana Zairi. Apa beza ahdatha dengan amila? Amila ibadat. Ibadat. Adakah mengatakan sesuatu yang tidak Kurang tepat. Sebab dua-dua ini terkait dengan ibadat. Bila kita sebut ibadat, ia ibadat secara qauliyah ataupun fi'liyah. qauli ahdatha fi'li amila. Tak kurang tepat. Amila dia ada penambahan makna berbanding dengan ahdatha. Kalau ahdatha, barang siapa yang melakukan satu perkara yang baru, memang tidak ada petunjuknya daripada Nabi SAW. Itu ahdatha. Manakala amila, dia juga melakukan perkara baru yang tidak ada contoh. Dan juga masuk perkataan amila ni, dia melakukan perkara yang ada contoh tapi dia tambah. Okey? Jadi kalau misal kata dia lakukan sesuatu yang ada contoh, tetapi dia tambah tanpa ada dalil petunjuk Nabi, itu juga termasuk perkara yang bid'ah. Perkara itu memang sunat, tapi ditambahkan. Ya. Misalnya zikir setelah solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setiap satu. Itu sunnah, sabit daripada hadis yang sahih. Tapi barang siapa yang tambah, dia cakap 33 kali itu kurang, dia tambah jadi 100 kali satu zikir tu, maka dia termasuk dalam celaan hadis man amila, bukan man ahdatha. Okey? Sebab pada asalnya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu ada hadisnya, ada petunjuk dia, tapi dia tambah. Itu sebab tu Nabi SAW ni digelar sebagai jawami'ul kalim. Perkataannya ringkas tapi membawa makna yang sangat luas. Kemudian apa makna bid'ah? Jadi hadis ini Nabi sebut barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara, maka ia tertolak. Dalam hadis lain Nabi SAW menerangkan apa yang dimaksudkan dengan ihdath. Dalam hadis khutbatul hajah Nabi SAW, Nabi sebut kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Nabi SAW sebut setiap perkara yang diada-adakan tanpa petunjuk, muhdath daripada perkataan ahdatha, maka ia adalah perkara bid'ah. Nabi bagi nama dia bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus seseorang tu lambat ataupun cepat kepada kesesatan. Kemudian hadis Irbad bin Sariyah yang kita bahas minggu lepas, dia berkata wa'adhana Rasul SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda' fa'usina. Pada suatu hari Irbad bin Sariyah ni berkata, Nabi SAW memberikan kami nasihat yang sangat dalam sehingga menggetarkan hati-hati kami dan mengalirkan air mata kami. Lantas kami berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini seakan-akan satu nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Sebab nasihat Nabi ketika hari itu menunjukkan seakan-akan Nabi nak pergi meninggalkan para sahabat, sehingga mereka hati berasa sedih, mata mengalirkan air mata mengalirkan air. Kemudian para sahabat yang bijaksana ni terus meminta wasiat supaya mereka dapat pegang, supaya mereka dapat jumpa lagi Nabi SAW walaupun telah berpisah di dunia. Maka mereka berkata, ausina, berikanlah kami nasihat. Dan Nabi SAW adalah seorang da'i yang sangat bijak, yang sangat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jikalau seseorang meminta kita satu wasiat ataupun nasihat, pasti kita kena lihat keadaan orang tu dan kita kena bagi sesuatu perkara yang sangat penting, yang lebih penting daripada perkara yang penting. Apa yang Nabi SAW bagikan wasiat kepada mereka, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelah aku, maka mereka akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Ikhtilafan kathira.
Dan ini terjadi, betul tak? Kelompok sekian kata A, kelompok sekian kata B, berpecah. Jikalau tidak ada hadis ni, kita tak tahu jalan keluarnya apa. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar, fa'alaikum bisunnati, maka ke atas kalian petunjuk aku. Itu adalah jalan keluar yang terbaik. Fulan alim ulama ke, sesiapa dia ke, dia berkata sesuatu yang tidak ada petunjuk ni daripada Nabi SAW, maka kita tinggalkan. Kerana kalau kita ikut, kita akan menyebabkan ikhtilafan kathira. Sebab tu saya sebut, kita yang mengatakan perbuatan sekian yang tidak ada petunjuknya daripada Nabi SAW adalah bid'ah, bukan kita nak pecah belahkan umat, kita nak satukan umat. Tetapi sekarang hakikatnya dah jadi terbalik. Orang yang menerangkan perbuatan ni tidak ada contohnya daripada Nabi, kita cakap ini nak pecah belahkan umat, nak porak-perandakan penduduk surau dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi SAW sebut memang kelak akan berpecah sangat banyak, tetapi jalan keluarnya kembali kepada petunjuk Nabi. Kemudian wasunnatul khulafa'ir rasyidin, dan petunjuk para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajith, tak cukup sekadar ikut, Nabi suruh kita gigit, dan bukan gigit dengan gigi depan, nawajith, gigi garham, betul-betul gigit. Sebab apa? Memang kelak Nabi dah tahu akan penuh dengan ujian. Masyarakat kebanyakannya akan bertentangan dengan kebenaran. Sebab tu Nabi pesan berdiri di atas petunjuk Nabi dan gigit sunnah tersebut dengan gigi garham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru, ini ihdath. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, Nabi beri nama bagi perkara yang baru di dalam agama adalah perkara bid'ah. Nabi sendiri sebut bid'ah setiap kali khutbatul hajah. Kadang masyarakat kita ni allergic dengan bid'ah. Bila kita sebut bid'ah je, ni Pak Wahab ni, betul tak? Sedangkan Nabi SAW setiap khutbatul hajah sebut fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, supaya mengingatkan orang-orang Islam supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Okey, kemudian bila kita sebut syarat, okey, apa makna bid'ah? Kita merajaah sekejap. Makna bid'ah apa? Siapa ada tulis? Okey, betul. Syarak Salam tu takrif yang pertama. Yang takrif kedua, satu jalan yang ditempuh. Betul, ada tulis. Yang lebih padat dan lebih jelas. Secara syaraknya bid'ah ni, secara ringkasnya, sesuatu perkara yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Tetapi satu takrif yang mencakupi setiap sudut adalah takrif sebagaimana yang ditegaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, tariqatun fid din, sesuatu jalan dalam agama. Bila sebut jalan, maka dia melakukan perkara tersebut sering, bukan sekali-sekala. Sebab kita kena faham, bila kita sebut bid'ah, itu adalah amalan yang dilakukan secara menerus, terus dan menerus, bukan buat sekali-sekala. Bila seseorang buat sekali-sekala, dia bukan perkara bid'ah, tetapi dia khilafus sunnah. Dia khilaf tu apa? Bercanggah dengan petunjuk Nabi, tapi tak masuk celaan bid'ah lagi. Tapi bila dia menjadikan amalan tersebut yang tidak ada contoh daripada Nabi sebagai tariqah, jalan dia yang dia lakukan secara terus menerus. Fiddin, dalam agama ini, bukan bab duniawi. Mukhtara'atun, sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada contohnya. Satu jalan yang ditempuh dalam agama ini yang dibuat-buat tanpa contoh. Tudahi biha tariqatus syariah,
yang dia jalan tersebut bukan dari agama, tudahi, dia nak menyamai tariqah syariah, dia seakan-akan hendak menyamai jalan syariat. Amalan ni dia jadikan tariqah, amalan yang terus menerus, dan amalan tersebut disandarkan kepada agama. Kemudian mukhtara'ah, memang tidak ada contohnya, tidak ada dalil. Kemudian tudahi biha syariah, tariqatus syariah, seakan-akan nak menyamai syariat. Nabi SAW, contohnya Nabi SAW bagi kita contoh selawat Ibrahimiyah. Itu yang kita kena amalkan berdasarkan hadis yang sahih. Bahkan kita baca pada setiap tahiyat akhir. Tetapi ada orang bawa selawat-selawat yang tidak ada contohnya daripada Nabi, dan dia jadikan sebagai tariqah, dan seakan-akan dah menyamai selawat Ibrahimiyah ni, sampai orang masyarakat tak tahu mana yang lebih afdal, Ibrahimiyah ke Tafrijiyah ke apalah nama selainnya. Itu contoh ya. Kemudian yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghah, dan maksud dia untuk melakukan amalan tersebut al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Nabi suruh Nabi suruh istighfar 70 kali, dia istighfar 1000 kali. Nabi suruh baca zikir 33 kali, dia baca 66 kali. Nabi suruh tawaf 7 kali, dia tawaf 14 kali. Mubalaghah, berlebih-lebihan. Itu ta'rif Syatibi. Tariqah fi din mukhtara'ah tudahi biha tariqatus syariah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah. Satu jalan yang ditempuh oleh seseorang secara terus menerus di dalam urusan agama yang diada-adakan tanpa contoh, dan ia seakan-akan menyamai tariqah syariah, amalan perbuatan yang disyariatkan, dan maksud dia lakukan adalah al-mubalaghah, berlebih-lebihan. Maka itu adalah bid'ah. Sebab tu janganlah kita terlalu agresif dalam nak membid'ahkan perkara. Berdasarkan takrif ni kita dah faham, benda tu dah terus menerus, kemudian dia dah seakan-akan sama dengan syariat, kemudian dia buat tu sebagai mubalaghah. Cintanya dia kepada Nabi SAW bukan setakat dia ikut sunnah Nabi, dia lakukan perarakan, dia bawa spanduk, dia bawa dia jalan di tengah jalan dan sebagainya. Itu mubalaghah, berlebih-lebihan. Itu baru perbuatannya bid'ah. Okey, boleh faham Okey, kemudian secara ringkasnya, setiap ibadah diterima dengan dua syarat, betul? Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Dan syarat kedua al-ittiba'. Dan al-ittiba' ni perlu kita mengikuti syariat dengan pada 6 perkara. Kita ada sebut minggu lepas. Dalam ittiba' ni kita ikut syariat dalam 6 perkara. Yang pertama, sabab. Dalam kita nak beribadah, sebab tu kena sama dengan sebab yang disyariatkan. Misalnya, solat setiap kita nak masuk masjid, solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu sebab yang disyariatkan. Kita boleh buat. Tetapi ada orang, dia setiap kali masuk rumah, dia solat 2 rakaat, kita tanya sebab apa? Sebab masuk rumah. Itu sebab yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya. Maka ia menjadi perbuatan yang bid'ah kalau dilakukan secara terus menerus. Kemudian al-jins, jenis. Dalam kita nak beribadah pun, jenis kita kena lihat benda yang disyariatkan. Misalnya, contohnya kita nak korban. Jenis yang disyariatkan adalah unta, lembu, kambing. Tiba-tiba datang orang cakap, unta, lembu, kambing ni harga murah je. Saya nak advance, saya banyak duit, saya nak sembelih kuda, harga juta, lagi besar pahala. Ini tidak diterima, raddun, sebab jenisnya tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, kadarnya, jumlah. Itu misalnya solat yang disyariatkan 2 rakaat, dia tambah 3 rakaat. Zikir yang disyariatkan 33 kali, dia tambah 44 kali, 60 kali, 50 kali. Ini kadarnya. Apa-apa yang melebihi kadar yang disyariatkan, maka ia tertolak dan tercela.
Kemudian yang keempat, kaifiyah, cara. Nabi SAW melakukan ibadah umrah dan haji dengan cara yang tertentu, dia tak ikut cara tersebut, dia ikut cara dia, maka tertolak. Nabi SAW solat sebagaimana Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, dengan cara yang Nabi dah tunjukkan, tapi dia solat dengan cara yang Tok Guru dia tunjukkan, maka ini tertolak. Kemudian yang seterusnya, nombor 5, zaman, waktu. Bagaimana kalau orang solat di luar waktu, maka solatnya tertolak. Dia melakukan haji bukan pada bulan Zulhijjah, maka hajinya tertolak. Waktunya pun kena ikut dengan apa yang disyariatkan. Begitu juga yang seterusnya, yang terakhir, makan, tempat. Orang umrah pergi ke Mekah, dia umrah pergi ke India, contohlah, maka umrah tersebut tertolak. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang seterusnya, nombor 6. Okey. Sebagaimana yang telah kita tegaskan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia mengatakan bahawa pokok agama ini kembali kepada 3 hadis. Kan? Hadis yang pertama, hadis apa? Hadis niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah, man amila amalan, sambung Fiq, laisa alaihi, barakallahu fiq. Kemudian yang ketiga adalah hadis ni. Okey, saya tulis Madaruddin kembali kepada 3 hadis. Hadis niat, innamal a'malu binniyat, ia terkait dengan ikhlas dan juga tauhid. Yang kedua, hadis Aisyah, man amila amalan, ataupun man ahdatha fi amrina hadha. Ini terkait dengan al-ittiba' ataupun sunnah. Dan inilah syahadat, kan? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah, tauhid, dan Nabi Muhammad merupakan hamba dan pesuruh Allah adalah sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga, hadis pada hari ini, innal halala bayyinun. Ini terkait dengan syariah. Sempurnanya agama kita, sangat sempurna. Dalam bab kita nak melakukan muamalat seharian kita pun, Nabi SAW dah berikan petunjuk. Kita akan bahas pada hari ini insya-Allah. Okey. An Abi Abdullah, bismillah, an Abi Abdullah, daripada bapanya Abdullah. Jadi kunyahnya Nu'man bin Bashir siapa? Abu Abdullah. Jadi siapa nama? Halif. Halif dah ada kunyah. Kena buat kunyah. Sebagaimana kita tahu bahawa janggut ni sunnah, dan kita yakin selama mana kita tidak cukur janggut kita dapat pahala, begitu juga kalau kita ada kunyah. Dan kunyahnya Nu'man sama dengan kunyah saya, Abu Abdullah. Okey, daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Kita lupa nak sentuh tentang Nu'man bin Bashir. Minta maaf. Nu'man bin Bashir adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan dia adalah bayi yang pertama dilahirkan setelah hijrah kaum muslimin dari kalangan kaum Ansar. Nu'man bin Bashir merupakan bayi yang pertama lahir setelah hijrahnya Nabi SAW dari kalangan Ansar. Manakala dari kalangan Muhajirin siapa? Abdullah bin Zubair. Manakala Abdullah bin Zubair ni dengan Nu'man bin Bashir ni sama umur pada tahun, tapi dah ada dua perbezaan pada bulan sahaja. Dan ketika Nabi SAW wafat, berapa umur Nu'man?
kalau dia lahir pada tahun 1 Hijrah, Nabi wafat pada tahun berapa umur Nu'man? 8 tahun. Bayangkan seorang yang berumur 8 tahun meriwayatkan hadis. Dan diriwayatkan ketika mana lahirnya Nu'man, ibunya, saya lupa nama dia. Dia adik-beradik dengan Abdullah bin Rawahah. Dia bawa Nu'man kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi mendoakan supaya Nu'man itulah, lupa dah. Yang penting doanya supaya Nu'man ni mati sebagai seorang yang syahid, kemudian hidup sebagai seorang yang mulia, dan beberapa doa lagi daripada Nabi SAW. Okay, jadi Nu'man, pengajaran yang kita dapat, para ulama menegaskan, seseorang kanak-kanak yang dah mumayyiz, maka hadisnya diterima. Hadisnya diterima ketika dia bawa, walaupun keadaan dia sudah besar. Mungkin time dia riwayatkan hadis ni, umur dia kita tak tahulah tahun berapa kan. Kalau kita ambil misalnya dia 8 tahun pun, dia belum balik lagi, masih mumayyiz. Begitu juga seseorang yang asalnya dia kafir, kemudian dia dapat satu ilmu, kemudian ketika dia masuk Islam, dia sampaikan ilmu tersebut, kita boleh terima ilmu tu. Okay, Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Bashir ni muka adalah seorang sahabat. Ia berkata, Nu'man berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar sendiri daripada Nabi SAW. Dan di riwayat lain ada yang menegaskan ketika Nabi Nu'man berkata sami'tu fa asyara asabihi ila udhunai. Nu'man ketika nak riwayatkan hadis ni cakap sami'tu Rasulullah. Dia nak tunjuk betul-betul aku dengar. Adalah satu kebanggaan walaupun umur dia ketika itu masih muda lagi, bahkan budak kecil. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi SAW bersabda, inna adalah harf takkid. Antara faedah kita berkata dengan, kita mulakan perkataan kita dengan perkataan takkid, penegasan, apa faedah dia? Contohnya saya cakap, hari ini saya dah makan. Dengan saya cakap, sesungguhnya, ketahuilah hari ini saya dah makan. Penegasan. Untuk apa penegasan tu? Takkid tu penegasan. Faedah dia apa? Ambil perhatian orang. Jadi Nabi SAW sebut, sesungguhnya halal bayyinun. Sesungguhnya perkara yang dihalalkan oleh Allah, bayyin, telah jelas. Kemudian, wa innal harama bayyinun. Dan semua perkara yang telah Allah haramkan juga telah jelas. Contoh apa? Innal halala bayyinun. Contoh nikah. Ada sesiapa yang ragu bahawa nikah tu halal? Tak ada siapa, dah jelas. Dan wa innal harama bayyinun, zina. Jelas bahawa Allah mengharamkan zina. Begitu juga misalnya halal al-bayyinun, kita makan dengan makanan yang dihalalkan, minum air putih, minum teh. Manakala haram al-bayyinun, kita minum khamar, makan babi, itu jelas. Kemudian seterusnya wa bainahuma, dan di antara keduanya, huma ni keduanya, iaitu halal dan haram. Dan di antara halal dan haram, umurun mushtabihat, perkara-perkara yang samar. Daripada awal sampai mushtabihat ni membawa faedah bahawa agama ni, syariat ni terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama halal bayyin, halal yang dah jelas. Yang kedua haram bayyin, haram yang jelas. Yang ketiga asyubhat, perkara yang sama-sama. Maknanya kita tak tahu hukum asalnya halal ataupun haram.
Dan pecahan ni hanya berlaku kepada mukallafin sahaja. Al-mukallaf, pada kita. Manakala pada Allah hanya dua ini sahaja. Maka manakala di sisi Allah halal dan haram sudah jelas, tidak ada yang syubhat. Tetapi bagi orang yang mukallaf, yang diberikan taklif, tanggungjawab, iaitu kita semua, kita tak lari daripada tiga ni. Halal yang dah jelas, haram yang dah jelas, ataupun perkara yang tidak jelas, adakah ia halal ataupun haram. Kemudian perkara yang tak jelas ni, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak ketahui perkara-perkara tersebut. Hunna ni kembali kepada mushtabihat. Tidak ketahui, la ya'lamu, tidak siapa pun ketahui. Hunna kembali kepada perkara yang sama ni, kathirun minan nas. Kathir ni apa? Kebanyakan daripada manusia. Kathirun minan nas ni ada khilaf di kalangan ulama penafsirannya. Perkara-perkara yang syubhat ni tidak ketahui, maknanya tidak ketahui hukum asal dia. Kathirun minan nas, kebanyakan manusia tak tahu adakah perbuatan aku ni halal ataupun haram. Yang pertama, pendapat yang pertama, kathirun minan nas, menunjukkan bahawa al-ulama qalil. Bila orang yang tak tahu tu banyak, maka orang yang tahu sedikit. Dan hakikatnya memang para ulama lebih sedikit berbanding orang awam. Manakala pendapat yang kedua, sebagaimana pendapat Syekh Al-Utsaimin, di sini lafaz ni Nabi SAW sebut kathir, banyak. Banyak yang tak tahu, membawa mana banyak juga yang tahu. Kathir al-ulama. Macam mana boleh jadi macam tu? Nabi sebut la ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak ketahui benda-benda yang sama ni banyak manusia tak tahu. Tetapi membawa mana juga banyak manusia tahu. Sebab apa? Kalau Syekh Al-Utsaimin sebut, kalau nak bawa pendapat yang pertama ni, nescaya Nabi sebut akthar, lebih banyak. Tapi Nabi sebut kathir. Boleh faham? Kalau misalnya Nabi SAW sebut la ya'lamuhunna aktsaru minan nas, itu dah memang orang yang tak tahu lebih banyak daripada orang yang tahu. Tapi disebabkan lafaz hadis ni kathirun, maka membawa dua pendapat yang berbeza. Pendapat yang pertama, orang yang tak tahu lebih banyak daripada orang tahu. Pendapat yang kedua, orang yang tak tahu banyak dan orang yang tahu pun banyak. Okey, sebelum kita pergi ke hadis seterusnya, kita bahas dulu apa yang dimaksudkan dengan benda-benda yang syubhah, mushtabihat. Okey. Al-mushtabihatun, benda-benda yang syubhat ataupun benda-benda yang samar. Mushtabihah secara bahasa lughatan adalah ishtabaha syai'u bima'na ikhtalata syai' ala an-nadhiri au as-sami'. Syubhat secara bahasa adalah ishtabaha syai'. Jikalau kita sebut sesuatu perkara itu samar, ia membawa makna adalah perkara tersebut telah bercampur. Ikhtalat ni campur. Bila kita sebut sesuatu perkara tu samar, maka membawa makna perkara tersebut telah bercampur ke atas an-nadhiri awis sami'i. Orang yang melihat ataupun orang yang mendengar tu, dia dapat maklumat tersebut dah campur antara A dengan B. Fala yumayyizu baina hadha wa hadha, maka dia tak mampu untuk membezakan antara ini dan itu. Itu yang dimaksudkan dengan syubhat. Syubhat secara bahasa
bila kita sebut samannya sesuatu, maka ia membawa makna tercampurnya maklumat sesuatu perkara bagi orang yang mendengar ataupun melihat, maka dia tidak dapat bezakan antara ini dan itu. Maka dia tak dapat satu kepastian. Perkara ni adalah apa? Samar. Secara bahasa pun samar dah membawa satu perkara yang jelas lah. Kenapa boleh samar? Li'adami ittidah. Kerana tidak jelas. Okey. Maklaish. Kenapa jadi samar? Kerana tidak jelas. Itu sebabnya. Li'adamil ihtidah. Dan perkara yang samar ni, mustabihat juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala membawakan perkataan musyabbihat, lawannya adalah muhkamat. Boleh buka surah Al-Imran ayat 7. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Huwallazi, Allah lah yang anzala 'alaikal kitab, yang menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad al-kitab. Ini juga dalil menunjukkan bahawa Allah berada di mana? Di atas. Kalau Allah sebut huwallazi a'ta 'alaikal kitab, mungkinlah Allah fi kulli makan. Tapi tak ada ayat pun satu Allah sebut tu. Allah kata Allah menurunkan kitab. Maksudnya bila kita sebut turun, mestilah daripada atas ke bawah. Allah yang sebut, bukan kita yang sebut. Jadi kita hanya mengiyakan, mengisbatkan apa yang Allah sebut tanpa tashbih, ta'til, takyif, tamthil. Dan Allah lah yang menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad al-kitab, iaitu Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ni, minhu ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam, jelas. Muhkam ni jelas. Dia dah ada hukum. Sebagaimana halal dan haram, dah kita tahu hukum halal dan haramnya. Tapi bila kita tak tahu hukum, maka ia masuk kepada perkara yang musyabbihat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat ni merupakan ummul kitab, tempat kembalinya semua ayat-ayat yang musyabbihat. Wa ukharu mutasyabihat, dan selain daripada ayat muhkamat yang Allah turunkan, ia juga adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi perbezaan ayat ni dengan hadis Nabi SAW adalah, dalam ayat ini Allah sebut adalah ayat, bukan hukum. Dalam hukum Al-Quran semua dah muhkam, tak ada yang syubhat. Boleh faham Cuma ayat dalam kita nak memahami itu, ada orang dia boleh faham, dia boleh meletakkan hukum, tapi ada orang dia tak faham, dia samar. Tetapi dalam hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, itu dalam masalah hukum. Cuma kita di sini mengambil dari sisi bahasa saja. Okey? Boleh faham Dalam ayat ni juga mengingatkan saya ketika saya belajar tentang al-asma'ul husna wa sifatul ula, apa-apa perkara yang orang bagi sisi mereka lah, bagi sisi kita Ahlussunnah dah jelas ayat terkait dengan sifat dan nama-nama Allah. Tapi jikalau mereka tidak jelas, mereka menganggap itu adalah ayat musyabihat, kembali kepada ayat yang muhkamat, umul kitab, laisa kamitslihi syai'. Settle perkara. Kenapa nak kena takwil? Kan? Ni dah masuk bab lain dah ni. Ayat mutasyabihat sebenarnya banyak. Ada pendapat tak? Wallahu alam, saya tak pasti. Tak pasti. Tapi yang nyatanya ayat muhkamat semestinya ia lebih banyak, kerana ia sebagai rujukan. Okey, isi.
Jadi secara bahasanya, kata lawan bagi perkataan syubhah adalah muhkam. Okay, itu secara bahasa. Manakala secara syarak, musyabbih ataupun musyabbihat ataupun syubhah adalah ma la ittadaha hukmuhu bainal halali wal haram. Apa-apa perkara yang tidak jelas hukumnya antara ia halal ataupun haram, itu secara syarak. Boleh Fik? Petani Ustaz tanya Jadi syubhat secara syarak adalah perkara yang tidak jelas hukumnya antara halal ataupun haram. Itu adalah dinamakan syubhat. Jadi apa-apa perkara dalam bab muamalat, dalam bab akhlak, dalam bab apa-apa yang kita tak tahu benda ni halal ke haram, apa yang kita kena buat? Nanti Nabi SAW berikan jalan keluarnya. Okey, apa sebab perkara tersebut boleh jadi samar ataupun syubhat? Sebab perkara ni tak jadi pada semua orang, jadi kepada kebanyakan orang. Okey, kebanyakan orang tu bagaimana dia boleh jadi perkara hukum tersebut syubhah, samar bagi dia? Ada 3 sebab. Ada 3 sebab yang utama. 3 sebab seseorang boleh samar tentang hukum sesuatu perkara ataupun sebab terjadinya syubhat. Yang pertama, adami ma'rifatid dalil. Sebab yang pertama, tidak tahu dalil hukum tersebut. Misalnya lah, main saham. Jadi benda yang syubhat dia tak tahu. Halallahu al-bai'a wa harrama riba, tu jelas. Jual beli jelas halal. Riba jelas haram. Tetapi tiba datanglah main saham lah, labur lah, ASB lah dan sebagainya. Ini adalah perkara yang samar. Jadi kita tak tahu sebab apa. Kita tak tahu dalil yang pasti yang menyebutkan ni halal atau haram. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, adami ma'rifatil hukmi dalil. Sebab yang kedua, tidak tahu hukum dalil tersebut. Maksudnya apa? Yang pertama, dia tak tahu dalil langsung. Yang kedua, dalil ada, tapi dia tak boleh guna pakai dalil tersebut. Dia tak tahu, dia tak ada ilmu nak mengaitkan dalil tersebut dengan hukum itu. Adami ma'rifatid dalil. Dengan adami ad-dalil, adami ma'rifatid dalil dengan adami ma'rifati hukmi dalil tu berbeza. Yang pertama ni dia tak tahu dalil. Yang kedua ni ada dalil tapi dia tak tahu hukum tersebut. Itu jadi perkara tu samar. Dan yang sebab yang ketiga, dua sebab ni boleh diobati dengan apa? Dengan talabul ilm ataupun soal. Dua sebab yang pertama ni, 1 dan 2, kita boleh hilangkan dengan kita menuntut ilmu ataupun kita tanya kepada orang yang tahu. Tetapi sebab yang ketiga ni, iaitu al-hawa, hawa nafsu. Sebab yang ketiga ni kena kembali kepada diri orang yang nak terjerumus pada benda yang syubhat tersebut. Yang ketiga ni, orang nafsu maksudnya dia tahu lah. Dia tahu. Yang pertama dan kedua dapat ni. Dia tak tahu secara menyeluruh, tapi dia mengikutkan hawa nafsu untuk memahami benda syubhat ni. Sebab dalam agama ni kadang ada benda-benda yang syubhat, betul tak? Benda yang syubhat ni jadi mungkin atas sebab orang tu tak tahu dalil, ataupun orang tu tahu dalil tapi hukum dia salah. Ataupun syubhat ni boleh ada daripada orang yang ada hawa nafsu. Dia buat syubhat. Dia tahu benda ni orang ramai tak boleh nak bezakan ni halal ke haram. Akhirnya dia buat benda ni. Dengan atas apa? Bukan sebab dia bodoh, tapi sebab hawa nafsu dia. Tak. Ya. Bila ada orang ucapkan
kata ada simpulan tu dah terkena syubhat. Maknanya apa maksud itu dalam kata-kata tu? Simpulan dah terkena syubhat. Apa maksud dia? Kalau dari segi dalam agama ni dah ada dua, syubhat dengan syahwat. Kalau syubhat terkait dengan agama, manakala syahwat terkait dengan dunia, perempuan, harta dan lain sebagainya. Kalau orang tu cakap dia terkena syubhat, kita kena tengok dulu syubhat apa maksudnya. Kadang syubhat tu banyak, syubhat pemikiran, syubhat akidah, syubhat muamalat. Itu semua dinamakan syubhat. Bila kita sebut syubhat, kita dah kembali kepada tadi kan, makna secara bahasa adalah benda yang samar, kata lawan bagi benda yang muhkam. Jadi maknanya simpulan berpegang pada Ada orang yang mungkin ilmu dia tak sampai, dia masih berpegang bahawa Allah fi kulli makan. Dia terkena syubhat dah. Tapi yang muhkam dia tadi, huwallazi anzala 'alaikal kitab. A amintum man fis sama' ar-rahmanu 'ala arsyis tawa. Dan banyak lagi ayat-ayat dia. Tapi dia ambil dalil-dalil yang seakan-akan mustabihat. Innallaha apa? Innallaha ma'akum, apa, Allah lah orang yang kedua. Innallaha ma'ana. Dia ambil perkataan ma'a tu, nak menunjukkan Allah ada di mana-mana. Tapi benda yang ayat yang muhkam dia tinggalkan. Ini sebab hawa nafsu. Okey, kemudian yang ni kita kembali kepada hadis. Okey, setelah kita tahu bahawa agama ni tak lari daripada 3 perkara. Halal yang jelas, haram yang jelas, ataupun perkara yang ketiga antara keduanya yang sama-samar hukumnya. Dan perkara yang ketiga ni la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kebanyakan manusia tak tahu. Kemudian apa yang dia kena buat? Kalau misalnya kata kita dalam situasi ni, kita dalam situasi muamalat ke, nak main apa, nak bank ke apa dan sebagainya, tiba kita tak tahu benda ni halal ke haram, muamalat ni boleh ke tak boleh. Nabi SAW bagi jalan keluar. Famanittaqa syubhat, dan maka barang siapa yang takut. Ittaqa ni daripada perkataan taqwa. Taqwa secara bahasanya apa? Benteng. Taqiyah, menjadikan satu benteng yang menahan dia daripada azab Allah. Itu makna taqwa secara bahasa. Ataupun secara bahasa yang lain, takut. Taqwa adalah takut. Maka barang siapa yang takut dirinya terjebak syubhat, maknanya dia tinggalkan syubhat tersebut, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, sesungguhnya dia telah berlepas diri daripada fitnah agama dan kehormatan dia. Dan inilah jalan keluar ketika kita berdepan dengan perkara yang syubhat. Kita tinggalkan dulu sebelum kita tahu hukum. Okey, jalan keluar yang pertama, kita tinggalkan dulu. Bila kita tinggalkan, urusan kita dengan Allah, saya secara 100% kita tak terjebak kepada haram. Betul tak? Mungkinlah secara asalnya benda tu halal, tapi kita tak tahu adakah halal atau haram. Tapi kalau kita buat juga dengan alasan benda tu masih syubhat, kalau ia adalah haram, maka kita terjebak dengan haram. Kita tak settle din dengan Allah. Manakala kehormatan ni adalah kita dengan manusia. Sebab tu agama kita betul-betul mengambil kira tentang kehormatan. Dan kehormatan ni boleh jadi satu hukum. Yang mana kalau secara asalnya hukum tu boleh, tetapi membawa keburukan pada kehormatan diri orang tersebut, maka boleh jadi haram. Misalnya macam color rambut. Color rambut secara asalnya, secara mutlaknya yang haram hanya rambut hitam je. Color hitam secara asalnya. Warna yang lain tidak ada dalil yang jelas. Nak warna biru ke pink, kuning ke, dibolehkan secara asalnya. Tetapi cuba bayangkan kalau saya color rambut warna pink, lepas tu ajar kat sini, mesti orang akan cakap, kenapa ustaz macam ni lah? Dia terkait dengan ni, kehormatan, maka jadi haram. Begitu juga ambil syubhat ni, bila kita tinggalkan, first kali kita dengan Allah dah settle, dan manusia pun tidak apa orang panggil, tidak mengata dengan kehormatan kita. Tidak ada mengelak fitnah daripada kata-kata orang. Misal yang dibawa oleh Syekh, saya dengar ceramah Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, dia bawa satu contoh, misalnya isban.
Isbal yang halal jelas atas mata kaki, tu jelas. Yang haram jelas bawah mata kaki. Tetapi yang syubhat dia apa? Di tengah-tengah mata kaki. Buku lali. Minta maaf, buku lali. Kalau seorang ulama dia kata benda ni masih mungkin dia berpendapat bahawa boleh selama mana tidak jarrah thawbahu, tidak menutupi mata kaki. Tetapi kalau dia buat betul-betul ngam-ngam kat buku lali dia, tetapi nanti anak murid dia, orang masyarakat, ni macam mana isbal? Dia cakap tak boleh isbal, tapi nampak macam isbal, tapi sebenarnya dia betul-betul di buku lali. Itu dia tak boleh, dia kena tinggalkan. Sebab dia kena jaga kehormatan dia. Dia kena pergi kepada halal yang bayyin. Boleh faham ke? Boleh faham tu ya? Okey. Kita terus pergi. Okey, seterusnya waman waqa'a fi syubhat. Dan barang siapa yang terjebak dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka ia terjebak dalam perkara yang haram. Betul ke? Bukankah benda tu syubhat? Bukan halal, bukan haram yang bayyin. Apa makna Nabi SAW ni? Barang siapa yang terjebak dalam benda yang syubhat, maka ia terjebak dalam benda yang haram. Tapi yang atas cakap innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Syubhat ni belum tahu lagi. Jadi para ulama mengatakan bukan dia terjebak, dia akan menjadikan orang tu terjebak pada haram. Itu pendapat yang pertama. Aushaka fil haram. Jadi bagi orang yang dalam dia menghadapi perkara yang syubhat ni, dia akan buat je, lama kelamaan dia akan terjebak benda yang haram. Dia akan efek pada hati dia. Sebab dia sebenarnya secara hakikat dia nak bermuamalat ni antara dia dengan Allah, betul tak? Setiap amalan dia akan dihisap. Tetapi dia nak beramal tanpa ilmu, dia tak tahu ilmu tersebut, tapi dia bedal je. Itu lama kelamaan hati dia akan tak ada rasa takut apabila melakukan perkara haram. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia betul-betul terjebak pada perkara yang haram. Waqa'a fil haram. Macam mana tu? Syubhat ni, contohnya, dia terjebak syubhat dan sebenarnya memang syubhat ni haram. Akhirnya, bila dia masuk kepada benda haram, akhirnya dia terjebak pada haram. Walaupun secara asalnya syubhat ni antara halal dan haram. Tetapi maksud Nabi SAW bagi pendapat ulama yang berbeza dengan pendapat yang pertama ni, kemungkinan syubhat yang dia terjebak tu adalah memang haram, tapi dia tak tahu. Akhirnya betul-betul dia terjebak benda yang haram dan dia berdosa. Boleh faham perbezaan dia? Yang pertama, boleh menjerumus dia kepada haram, dia tak melakukan perkara haram. Yang kedua, dia betul-betul terjebak dengan perkara yang haram. Bagi orang yang terjebak dalam benda yang syubhat, Asal dua-dua tu tak tahu lah. asal duduk kembali kepada yang tiga sebab tu lah. Dia tak tahu dalil, ataupun ada dalil tapi tak tahu hukum, ataupun dia ikut hawa nafsu dia. Kemudian Nabi SAW bagikan analogi. Macam kita sebut tadi lah, benda ni belum haram, tetapi Nabi sebut siapa yang terjebak, dia terjebak pada haram. Macam mana tu? Nabi bagikan contoh. Karra'i, seperti mana pengembala, kambing ke, lembu ke, unta ke, yang penting bahimatul an'am lah. Ra'i ni selalunya dinisbahkan kepada pengembala haiwan-haiwan ternakan. Karra'i yar'a haula himar. Seseorang pengembala, dia mengembala haiwan ternak dia di sekitar himar, tempat larangan. Contoh dia macam mana? Misalnya ni ladang dia, dan ini tempat yang dilarang. Sini larang, sini larang, sini larang, sini larang. Dia larang atas sebab khusus ataupun sebab am, secara umum lah. Mungkin pemerintah larang kita masuk dalam ni, ataupun ini dah tanah orang lain. Tetapi pengembala ni, dia bawa kambing dia ataupun unta ataupun lembu dia pergi kat sini. Yang mana kita tahu binatang ni tak ada akal. Tiba dia nampak rumput kat sini lebih tebal ke, lebih hijau ke, akhirnya dia akan terjerumus dalam sini. Walaupun secara asalnya yang ra'i ni, pengembala ni, dia tak bawa keluar pun, cuma dia taruh kambing dekat hujung je.
Begitu juga kita. Ini adalah syubhat, pagar dia, dan ini adalah haram. Tapi kalau kita selalu bermain di hujung-hujung ni, akhirnya kita akan terjebak pada haram. Itu analogi yang Nabi SAW nak tegaskan. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ditakutkan haiwan-haiwan yang dijaga tersebut akan masuk dalam tempat-tempat yang hima ni, tempat-tempat yang dilarang. Kemudian Nabi beri lagi analogi. Ala ni adalah adatul intibah. Maksudnya apa? Macam tu. Biar orang apa ni? Orang bertoleh nak dengar. Ini perkataan ala. Ala wa inna likulli malikin hima. Dengarlah, perhatikanlah, dan sesungguhnya bagi setiap raja di dunia ini ada aturan dia, ada larangan dia, hima. Ala wa inna himallah, dan aturan Allah ni, hima ni apa? Maharimuhu, perkara-perkara yang Allah haramkan. Macam kita dekat negara ni, mungkin kerajaan buat satu peraturan, kita tak boleh, misalnya time PKP tu kena pakai mask, tak pakai mask boleh kena saman. Itu peraturan bagi kerajaan di dunia. Tapi bagi Allah Rabbul Alamin, Malikul Mulk, peraturan dia apa? Yang telah Allah haramkan. Sebab tu benda syubhat, bila kita tak tahu halal dan haram, kita jangan main redah je. Jangan sampai kita termasuk Allah punya aturan. Kalau kita nak pakai mask, kerajaan wajib pakai mask. Kalau kita tak keluar tak pakai mask, kita rasa bersalah. Ni kalau terkait dengan keharaman yang ditetapkan oleh Rabbul Alamin, adakah kita ambil sambil lewa? Jadi secara asalnya, jalan keluar yang terbaik ketika kita tempuh sesuatu yang syubhat, ittaqa. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Okey, itu kesimpulan dalam kita menghadapi syubhat. Tinggalkan dulu, rujuk kepada orang yang alim. Bila dah yakin dengan dalil dan sekian, baru kita buat. Bila dah yakin dengan dalil sekian menghalalkan perkara tu, baru kita buat. Selama mana kita masih samar lagi, kita tinggalkan. Okey, jangan kita main dengan himallah. Kemudian Nabi sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dengarlah, perhatikanlah, sesungguhnya dalam jasad ni ada seketul daging. Kita sebut mudghah ni apa? Tahapan yang keberapa? Mudghah? Tahapan yang ketiga kan? Nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah ni secara bahasanya apa? Seketul daging yang kita boleh masuk dalam mulut. Daging yang kecil saja. Ala wa inna fil jasad, dalam jasad kita ni ada seketul daging. Dan seketul daging ni, idza salahat, jika ia baik, salaha jasada kullu, maka semua badan kita akan jadi baik. Jika seketul daging ni kita jaga dengan baik, kita isi dengan kalamullah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan berzikir, maka nescaya pasti jasad kita akan baik. Ini adalah tamparan bagi orang cakap, tak apa, hati dia baik, luaran dia tak apa, dia tak pakai tudung tak apa, yang penting dia baik. Dia dah lawan dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW sebut, kalau luaran dia baik, pasti hati dia baik. Jangan kita terjebak dengan kelompok-kelompok yang menyesatkan, naudzubillah. Kemudian sebaliknya, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, jika seketul daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh badan. Apa seketul daging tu? Ala wahiya al-qalb, hati. Walaupun ia seketul daging yang kecil, tapi dialah yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Sebab tu apa-apa kita kena jaga hati. Sebagaimana kita jaga fizikal kita, kita top up dengan makanan yang sedap, kita minum, sehari tak makan kita lapar, kita risau, takut sakit perut. Tapi hati kita ni lama tak makan, kita buat bodoh je.
Sebab yang paling penting sebenarnya hati. Bila hati elok, baru badan elok. Tapi masyarakat kita sekarang, mungkin sebahagian daripada kita lah sendiri, lebih memperhatikan jasad daripada hati. Okay, jadi hati dengan otak mana lagi penting? Yang berfikir, yang berakal, otak ke hati? Jatuh otak lagi penting lah. Sebab kita nak berfikir, nak berakal, nak bezakan mana halal, mana haram. Macam mana? Okay, kita kena settle dulu. Persoalan dia, akal tu dekat hati ke otak? Hati. Hati ke otak? Ada dalil? Apa dalil ni? Okey, betul. Jawapan yang betul adalah akal kita sebenarnya dekat hati, bukan dekat otak. Otak ni hanya sebagai penerima sahaja. Otak ni sebagai fungsi untuk mata dan telinga kita, dan kemudian akan diproses oleh hati akal kita. Jika hati kita baik, semua arahan dan perintah Allah, larangan Allah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau hati dia buruk, walaupun dia orang yang paling berakal, dia ada prof, doktor lain sebagainya, tapi hati dia sakit, datanglah dalil mana pun, sejelas mana, dia akan tak terima. Okey, dalil dia apa? Dalam surah Al-Hajj ayat 46. Surah Al-Hajj ayat 46, bahawa akal kita berada di hati, bukan di otak. Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala firman, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun. Surah Al-Hajj. Wajhu dalalah dia apa? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna. Bagi mereka hati-hati yang berfikir, berakal. Bukan ayat ni sebut fatakuna lahum ra'sun ataupun mukh. Tak, tapi Allah sebut qulub. Qulub itulah yang berakal, bukan akal. Bukan kepala ni. Fatakuna lahum qulubun yaqilun. Qulub yaqilun ni kata kerja bagi apa? Qulub. Qulub merupakan fa'il. Jadi lebih penting kita jaga otak kita ke jaga hati? Hati. Lebih penting kita jaga anak kita dari sisi pergi sekolah setiap pagi ataupun ajar dia dari sisi agama? Sisi agama, kita betulkan hati dia, ikat hati dia dengan Allah, maka nescaya badan dia akan semua baik. Dan itu adalah perkataan Nabi SAW. Kemudian boleh exit. Ayat yang seterusnya menunjukkan bahawa akal kita berada di hati, bukan di ni. Surah Qaf ayat 37. Surah Qaf ayat 37. Ada. Surah Qaf ni, surah Hajj. Tu Qaf. Atas kot, atas. Ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dzikra. Dan bagi ayat yang sebelumnya, petunjuk ataupun kebesaran ataupun arahan larangan Allah tu adalah ingatan. Bagi siapa? Man kana lahu qalbun. Bagi siapa yang ada hati, bukan ada akal. Bukan ada otak. First kali Allah sebut ada hati. Sebab daripada hati itulah dia dapat berfikir, dia dapat menerima, dia nak buat ke atau nak meninggalkan
arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi hati ni adalah tempatnya akal kita, bukan otak. Tapi kita dah ditanam ataupun diberitahu bahawa otak kita letak di akal kita letak di otak. Sebab tu kita kena jadi pandai, kena belajar matematik, kena belajar apa sekian. Hati ni dibiarkan, tak ada makanan bagi dia, asyik bagi topak otak je. Tapi sebenarnya yang untuk berfikir, untuk menjadikan badan tu baik, kehidupan lebih baik adalah hati. Dan obat hati apa? Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah dan sabda Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Okey, pengajaran hadis. Okey, yang pertama, hadis ini merupakan asal, ataupun bahasa Arabnya aslun lah, asal dalam kita memahami sifat wara'. Hadis ini merupakan asal dalam kita memahami sifat wara'. Apa tu sifat wara'? Tak. Sifat wara' mungkin dah jadi bahasa Melayu kan? Wara'. Orang tu wara'. Ha? Bukan. Wara' tu kalau macam kita terjemahkan dalam bahasa kita, orang tu zuhud, wara', alim gitu kan. Tapi yang lebih tepatnya wara' adalah meninggalkan syubhat. Sifat wara' adalah sifat meninggalkan syubhat atas sebab takut terjerumus perbuatan yang haram. Wara' adalah sifat ingin meninggalkan perkara yang syubhat atas sebab takut terjerumus kepada perkara yang haram. Itu wara'. Dan usul dalam kita nak memahami sifat wara' ni, salah satu sifat yang mahmudah adalah hadis ini. Yang kedua, banyak melakukan perkara yang syubhat akan menjerumus seseorang kepada perkara yang haram. Banyak melakukan perkara yang syubhat akan menjerumus seseorang kepada perkara yang haram. Sebagaimana banyaknya melakukan dosa kecil akan mengheret seseorang kepada dosa yang besar. Betul tak? Orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil ni, lama kelamaan dia akan terbiasa dengan dosa yang besar. Begitu juga syubhat. Kalau benda yang dia tak yakin halal ataupun haram, tapi dia main pedal je, dia main buat je, sebenarnya dia dah tak takut dengan haram. Dan akhirnya kelak dia akan terjerumus pada perkara yang betul-betul halal, haram bayyin.
sentiasa berhati-hati dalam masalah agama dan kehormatan. Sentiasa berhati-hati dalam masalah agama, dalam tanda kurung kita boleh sebut antara kita dengan Allah, dan kehormatan antara kita dengan manusia. Serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan prasangkaan buruk. Sebab tu agama kita ni ada akidah, syariat dan juga akhlak. Ada orang settle akidah, dia faham akidah yang benar, tapi tak settle bab syariat. Masih isap rokok, masih buat loan yang haram dan lain sebagainya lah. Tapi akidah okey. Tapi ada orang akidah okey, syariat okey, akhlak pula ke laut. Bising, tak hormat jiran dan lain sebagainya. Jadi kita kena perhatikan bab agama dan juga bab kehormatan diri kita. Itu indahnya agama kita Islam. Bukan setakat kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita jaga juga hubungan kita dengan manusia. Sebab tu ada salah seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi SAW. Nabi sebut apa? Ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan. 3 wasiat Nabi sebut bagi sahabat tu. First kali, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah, takutlah akan Allah di mana pun kau berada. Tu hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang baik ketika mana kita buat perbuatan buruk. Kita dah buat dosa, cepat-cepat kita buat benda yang baik. Hasilnya apa? Benda yang baik itu tamhuha, akan menghapuskan benda yang buruk. Itu adab kita dengan siapa? Dengan diri sendiri. Yang pertama, adab kita dengan Allah. Yang kedua, adab kita dengan sendiri. Yang ketiga, adab kita dengan orang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqil hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Okey, yang terakhir, sentiasa memberikan perhatian yang penuh terhadap masalah hati. Sentiasa memberikan perhatian yang penuh terhadap masalah hati, kerana padanya terdapat kebaikan seluruhnya. Macam mana sebut? Kerana padanya terdapat kebaikan yang menyeluruh. Maksudnya badan dia, akal dia, otak dia, penglihatan dia, pendengaran dia, semua terletak pada baiknya hati dia. Jadi kita kena betul letak perhatian dengan masalah hati kita. Sentiasa, kalau boleh setiap hari kita kena top up hati kita. Kena bagi makan. Bagi makan dengan apa? Qala Allah dan qala Rasul. Tak lebih daripada tu. Itu makanan yang paling ampuh untuk hati kita. Jangan cukup sekadar kita pagi dah set, okay, nasi lemak, siang nasi campur, petang goreng pisang, malam nasi goreng. Tapi kelas agama tak nak pergi. Hati dia kelaparan. Akhirnya fizik dia, perbuatan dia, pendengaran, akal dia akan rosak lama kelamaan. Yang sebut bukan saya, tapi Nabi SAW. Idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahya al-qalb. Wallahu ta'ala alam. Ada apa pertanyaan? Ya. Yeah. Ya. Ya. Okay, kat sini Nabi nak berikan satu analogi, contoh. First kan Nabi cakap halal dah jelas, kemudian haram dah jelas. Tetapi antara halal dengan haram ada perkara-perkara yang samar.
kita tak tahu ini halal ataupun haram. Dan perkara ni kebanyakan manusia tak tahu hukum asal dia. Okey. Kemudian Nabi bagi jalan keluar. Kalau kita berdepan dengan perkara ni, perkara yang samar, kita kena buat apa? First kali kita kena takut. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa yang jauhkan syubhat ni, dia belum tahu hukum lagi, dia tak nak buat sebelum dia nak bertanya kepada orang yang alim. Dia tinggalkan dulu. Maka orang ni dia dah jaga agama dia dan dia jaga kehormatan dia. Kemudian Nabi bagi contoh. Contoh dia macam seorang pengembala kambing. Contohnya lah, dia ada tanah sekian untuk dia, tetapi tanah yang luar daripada tanah dia tu adalah tanah larangan, tanah orang, tanah kerajaan, tanah wakaf dan sebagainya. Jadi kalau kambing dia masuk makan kat tanah tu, dah jadi perbuatan haram. Tetapi ra'i ni, dia bawa kambing dia kat tepi-tepi hima ni. Begitu juga macam orang yang nak masuk syubhat ni, dia belum tahu haram, tapi kelamaan akan menjadikan kambing dia pergi kepada tanah yang haram. Dan setiap orang, setiap raja, setiap kerajaan, setiap orang yang kita pun, kita yang ketua dekat keluarga, kita ada aturan kita, ada hima kita, yang mana anak kita ataupun rakyat tak boleh keluar daripada ni. Kalau keluar maknanya bersalah. Dan juga Allah ada hima Allah, iaitu apa yang Allah haramkan. Jangan sebab kita tak tahu tu halal dan haram, akhirnya kita buat je, akhirnya kita terjerumus kepada keharaman Allah yang Allah dah tetapkan itu haram. Jelas? Itu yang Nabi SAW. Jadi pengajaran juga, kita kalau nak bagi pelajaran pada anak-anak ke siapa mad'u, sentiasa bagi analogi ataupun contoh, biar mereka lebih faham. Okey? Ya, boleh. Betul. Dalam buku ni ada contoh. Hmm. Dengan ni masih berlaku sampai sekarang kan. Contohnya pasal sahabat dulu, Rasulullah dulu Salam. Yahudi dan Nasrani bagi daging. Kedua mereka bertanya kepada Rasulullah, sebab mereka tak yakin, mereka tak yakin pasal daging itu. Sebab kata sebut Bismillahirrahmanirrahim dan makan daging tersebut. Kalau dalam keadaan sekarang masih boleh kan macam tu? Boleh. Dalil dia tu, kita kembali kepada asalnya. Persoalan dia, ada hadis yang dibawakan bahawa para sahabat bawakan daging daripada ahlul kitab, yang mana kita tahu secara asalnya sembelihan ahlul kitab adalah halal. Tetapi bila diberi kepada Nabi SAW ataupun para sahabat tersebut, diorang takut nak makan. Tapi Nabi sebut ini secara asalnya halal. Begitu juga seseorang bagi kita hadiah ataupun duit, kita nak cakap ni duit rompak ke rasuah ni, atau kita kembali secara halal, secara asal, benda ni halal je, kita kembali secara asal. Faham tak? Tak perlu gaji. Melainkan memang depan mata kita, dia pergi rompak bank duit 50 tu, lepas dia keluar daripada bank, dia bagi awak ambil itu tak boleh lah. Tapi selama mana kita tak tahu, dia bagi kita ambil, tak perlu kita tanya, kita kaji, awak ni kerja kerajaan kan, halal ke gaji awak dia bagi saya? Tak perlu. Kasar tu. Begitu juga solat. Kalau kita pergi RNR ke mana, kita kembali kepada asal, kita anggap imam kita tu adalah orang soleh. Okay, melainkan sebelum solat tu dia jadi imam, dia isap rokok, kita tak boleh makmumkan dia, kita kena ke depan jadi imam. Tapi kalau kita tak nampak apa-apa yang meragukan, secara asalnya kita anggap orang tu orang soleh, kita boleh bermakmum kepada dia. Okay, wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan hadis yang seterusnya, yang mana hadis yang kita akan bahas pada minggu depan juga menjadi salah satu usul dalam agama ni. Dan aturan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam membawakan hadis-hadis ni sangat cantik, sangat indah. Dan ya, sebagaimana time mukaddimah saya dah sebut, kelak kita akan tahu kenapa Imam An-Nawawi letak hadis ni 1, 2, 3, dan terbukti memang kita tahu aturan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sangat cantik. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم